Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang kekal menyaksikan kami di TV3. Inilah dia Malaysia hari ini. Hari ini hari Selasa, 21 Disember 2021. Hari ini bertemankan saya Fazil Fuad dan juga rakan saya Sofia. Kami harapkan agar anda semua dalam keadaan yang selamat dan dapat berhubung dengan keluarga yang tersayang. Dan kita difahamkannya pada ketika ini rakyat Malaysia cukup terkesan emosinya, dan pada ketika ini kita mengharapkan yang terbaiklah bagi segala usaha menyelamatkan masa-masa banjir di kawasan-kawasan yang terjejas. Kita difahamkan setakat semalam ya Fad, di Selangor dan Pahang sahaja telah pun mencatatkan lebih 61,000 orang mangsa banjir yang telah pun ditempatkan di pusat pemulihan sementara PPS setakat semalam. Ya, dan sedar tak sedar hari ini merupakan hari yang keempat sebenarnya sejak ianya bermula pada 18 Disember 2021, dan ada tempat yang masih lagi hujan dan ada tempat yang tidak ada hujan. Contohnya di kawasan Shah Alam, hujan alhamdulillah dah pun berhenti dalam 2 hari dah, alhamdulillah tak ada hujan. Tetapi dalam pada itu juga kita nak lihat di kawasan Seri Muda Shah Alam, yang kawasan yang harus diberikan tumpuan kerana difahamkan memang dah tak ada hujan, tetapi paras air dekat sana memang dah menurun, tetapi boleh dikatakan air dekat sana macam tidak ada pergerakan keluar. Jadi sebab itulah sebenarnya kita akan melakukan proses untuk memecahkan benteng, untuk mengeluarkan air yang termenung lah kata orang tu di sana. Betul. Setakat semalam di takungan air itu menyebabkan susahnya menyelamatkan mangsa, dan setakat ini difahamkan lebih 2,000 lebih 2,000 mangsa banjir masih terkandas di Taman Seri Muda Shah Alam, dan kita mengharapkan agar proses-proses pemecahan benteng itu dipercepatkan untuk memudahkan inisiatif menyelamatkan mereka. Baik, kita akan melihat tinjauan Met Malaysia cuaca pada ketika ini. Boleh kita lihat dulu di kawasan Selangor ya. Ini memberikan satu gambaran penuh bagaimanakah orang kata ramalan cuaca pada pagi ini. 21 Disember di aras yang pertama menunjukkan di pagi hari, petang dan juga malam menunjukkan hujan di satu atau dua tempat di kawasan pantai, dan di petang pula di kawasan pedalaman, dan pada waktu malam di kawasan pedalaman juga bagi negeri Selangor. Okey, alright. Itu di Selangor yang harus kita berikan tumpuan juga di kawasan sebelah pantai timur, di Kelantan, Terengganu dan juga di Pahang. Kita nak lihat keadaan di Pahang sebab difahamkan Pahang antara negeri yang awal menerima taburan hujan yang sangat-sangat tinggi. Kita lihat cuaca di Pahang pada pagi ini tak ada hujan, tetapi di sebelah malam daripada pagi sampai ke malam tak ada hujan alhamdulillah pada pagi ini. Tetapi kita lihat pada hari esok di sebelah pagi, di Bukit Putih di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Daripada Pahang kita balik ke Kelantan seketika. Okey, pagi ini diramalkan di Bukit Putih di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Pagi tak ada hujan, dan kita lihat petang dan juga malam berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Ya, kita melihat perubahan cuaca terkini, tiada hujan yang berterusan seperti mana 2-3 hari yang lepas, tetapi orang kata impak hujan berterusan itu seperti mana di Mentakap Pahang kita difahamkan ini antara yang paling teruk terjejas di Mentakap Pahang, dan banjir kedua terbesar tahun ini bagi negeri terbabit. Dan kita melihat tinjauan di portal bencana, ini menunjukkan antara orang kata tinjauan di setiap pusat pemindahan sementara di Selangor sahaja. Kita memberikan anda gambaran di antara daerahnya seperti Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang, dan juga Klang di sini agak panjang jadualnya. Dan di sini di Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sepang dan juga Sabak Bernam menunjukkan 22,947 mangsa yang kini ditempatkan di PPS. Ya, okey. Dan sebenarnya portal bencana Pusat Kawalan Bencana Negara ini juga anda boleh layari untuk anda mengetahui juga pusat-pusat pemindahan sementara yang telah pun diletakkan dekat sini. Dan kita nak lihat ini di Selangor PPS. Kita nak lihat di Pahang pula bagaimana keadaan di sana. Kita nak cari negeri Pahang. Okey, di sebelah sini. Kita klik di bahagian Pahang. Okey, ini dia maklumat banjir di negeri Pahang. Okey, kita tunggu update-nya. Ini tarikh yang telah pun dikemas kini pada pukul 7.31 pagi tadi. Okey, di Balai Raya Kampung Lengkong 21 orang. Okey, dan kita lihat antara yang lihat sini keluarga 511, mangsa pemindahan 2,225. Okey, dan kita lihat secara keseluruhannya di negeri Pahang. Okey, kita panjang kita lihat sebab apa? Panjangnya di sini menunjukkan bahawa banyak PPS yang telah pun dibuka. Okey. 8,881 keluarga, dan untuk bilangan individu yang terlibat yang berada di PPS adalah 34,924. Okey, itu di negeri Pahang, Sofia. Kita nak lihat bagaimana pula di negeri Kelantan. Ya, di sebelah pantai timur kita harus berikan tumpuan juga
kerana untuk peredaran monsun timur laut ini ianya bermula di sebelah sana. Okey, baik, di negeri Kelantan pula. Ya, untuk makluman anda, portal ini dikemaskini setiap 4 jam ya. Okey, banjir Kelantan. Okey. Baik, kita okey, masih dikemaskini tapi hakikatnya kita difahamkan ya, negeri-negeri di pantai timur masih mengalami perubahan cuaca, hujan dari masa ke masa. Jadi kami mengharapkan agar anda semua yang menonton MHI ketika ini di kawasan-kawasan terbabit, tolonglah ambil tahu di manakah kawasan PPS ataupun di tempat tinggi yang sepatutnya yang berhampiran dengan anda. Dan kata dokumen penting itu sangat-sangat penting juga untuk kita selamatkan. Ya, betul. Okey, dan bercakap tentang perkara-perkara penting yang harus kita selamatkan, ada juga individu-individu, bukan sahaja NGO, ada juga golongan persendirian yang melakukan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Contohnya, ini satu bingkisan yang kami paparkan khas untuk anda ini berkaitan dengan kisah bantuan Good Samaritan. Jom sama-sama kita saksikan. Bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini bukan sahaja memberi kesan mendalam kepada mangsa, malah juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang prihatin. Media sosial dipenuhi dengan pelbagai hantaran mangsa yang memohon bantuan sejak 3 hari lalu. Bagi memudahkan proses mengesan mangsa yang terkesan, rakyat Malaysia sedaya upaya menghulurkan bantuan dengan meletakkan tanda pagar darurat banjir di akaun media sosial mereka. Saya dan adik-beradik saya, Hari dan Pravin, terlibat dalam misi menyelamatkan mangsa banjir di Taman Sri Mula. Jadi misi ini diinisiatifkan oleh satu NGO, Pertubuhan MIG. Mereka menyediakan transport untuk kami membawa bot kami daripada Port Dickson ke tempat kejadian. Lepas tu mereka juga mengiringi kami dalam misi penyelamatan. Kami diiringi oleh seorang sukarelawan daripada pertubuhan tersebut untuk menunjuk jalan ke rumah-rumah mangsa dan balik kepada checkpoint. Mereka juga mempunyai satu list di mana mangsa yang perlu diselamatkan. Jadi kami mengikuti list diorang dan selamatkan orang yang tua, wanita dan kanak-kanak dahulu. Jadi dalam misi yang ni kami mengalami beberapa kesukaran di mana kami tidak tahu di mana ada kereta sebab air dah naik paras satu tingkat. Jadi ada kereta di bawah. Bila kami lalu dengan bot kami atas kereta tu, ada di tempat mana bot kami tersangkut. Jadi kami terpaksa turun daripada bot dan mengeluarkan bot kami yang tersangkut. Bila kami pergi menyelamatkan mangsa-mangsa di rumah mereka, kami juga mengalami kesukaran untuk membawa mereka turun ke bot. Jadi mangsa-mangsa perlu diselamatkan daripada tingkat 1, di mana rumah yang berjingkat tu diorang keluar daripada balkoni ataupun bumbung. Jadi ada rumah di mana mereka memasang grill di tingkap mereka dan rumah mereka tidak ada balkoni, jadi mereka mengalami kesukaran untuk keluar daripada rumah. Jadi kami terpaksa tinggalkan mereka di dalam rumah dengan hanya membekalkan mereka dengan air minuman dan makanan. Jadi dalam keseluruhan misi kami yang bermula dalam jam 10 malam hingga 8 pagi, kami berjaya menyelamatkan lebih kurang 70 hingga 80 orang mangsa dan juga beberapa haiwan kesayangan mereka. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua sukarelawan yang datang turun padang untuk menyelamatkan mangsa ini. Salute you all. Thank you very much. Cabaran tu memang kalau di sungai, baru-baru ni saya pergi Lombok Cina. Lombok Cina ni paling teruk lah di Melaka ya. Tapi kalau difahamkan Lombok Cina ni macam-macam ada orang kudung itu, buaya dan lain-lain. Terus saya cakap ular lah, benda-benda yang bisa tu memang akan menyelamatkan diri. So pengalaman yang saya tak dapat elakkan tu, ketakutan memang ada di kita. Tapi because kita dah train untuk menyelamat, so yang tak dapat saya lupakan, baru-baru ni saya bantu seorang makcik yang umur 80 tahun tersangkut ni. So dan juga seorang yang hampir bersalin 9 bulan pregnant. Jadi tu kita dapat selamatkan beliau dua-duanya sampai ke tanah yang lebih tinggi.
kawasan. Inilah satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. So saya dapat bayangkan kalaulah kita dalam keadaan itu, seorang hamba Allah datang menyelamatkan kita, ini bukan mainannya. So ini akibat dan cabaran ini bukan semua yang boleh buat kita mesti ada pengalaman. Kalau tidak, lain pula kita akan juga akibatnya. Baik, kita melihat solidariti yang cukup kuat ditampilkan, ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, bukan sahaja pihak berkuasa, namun di kalangan rakyat juga menggunakan tanda pagar darurat banjir, dan kita melihat individu yang cukup hebat seperti Purvin tadi yang sanggup turun daripada Port Dickson membawa bot sendiri untuk menyelamatkan mangsa-mangsa di Taman Seri Muda. Kita ucapkan syabas dan orang kata kita harapkan lebih ramai lagi yang tampil untuk membantu mereka yang terjejas. Itu dia yang kita katakan, kita mengamalkan konsep kita jaga kita. Betul. Kan sama kita. Baik, kita nak beritahu ini wara-wara khas untuk anda semua yang mungkin ada kesempatan nak dermakan sedikit bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tabung bencana NSTP Mida Prima telah pun mula dibuka. Ianya berikutan fenomena banjir besar yang melanda beberapa negeri. Mida Prima telah pun mengaktifkan semula tabung bencana NSTP Mida Prima, dan sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat bencana ini. Hulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara melalui tabung bencana NSTP Mida Prima melalui nombor akaun Maybank 5141-0532-0757. Baik, dan setakat ini kita fahamkan sedikit sebanyak pergerakan Yang Berhormat Perdana Menteri hari ini bermula pada jam 10 pagi mensyurat penyelarasan banjir MBMB secara atas talian di Pejabat Perdana Menteri sendiri di Putrajaya, dan selepas itu pada jam 11.30 pagi Yang Berhormat akan bergerak dari Putrajaya ke Jelebu menerusi Jalan Temiang Pantai dan Kelawang untuk meninjau dan menyinggah di kawasan tanah runtuh Bukit Tangga dan juga melihat kawasan-kawasan pusat penempatan sementara di Dewan Disuri, Kuala Kelawang, dan menyantuni mereka mangsa-mangsa banjir. Kita harapkan perjalanan yang selamat bagi Yang Berhormat Perdana Menteri untuk meninjau keadaan rakyat kita. Betul, kita lihat jadual Yang Berhormat Perdana Menteri daripada pagi sampai ke malam sebenarnya, dan kita bayangkan kan bilalah agaknya Perdana Menteri kita tidur kan. Okey, dan kita nak berhenti berehat seketika. Seketika nanti kita nak bercakap tentang apa punca KL dan Selangor lumpuh seketika nanti di MHI. Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini, dan kita akan berbincang dengan lebih lanjut ini diskusi yang agak hangat yang perlu kita adakan berkenaan dengan apakah punca Kuala Lumpur dan Selangor lumpuh. Ya, kalau kita ikutkan sebenarnya daripada tsunami tahun 2004 dan juga 2014 banjir besar yang berlaku di Kelantan, sebenarnya kita ada sebenarnya amar-amar awal yang harus kita ketahui. Tetapi itulah dia, kadang rakyat Malaysia ni tidak mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Kita rasa bahawa yalah, kita tengok Jabatan Malaysia punya website dan sebagainya, dikeluarkan cuma amaran angin, dibuk kencang dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu bahawa daripada perkara sebegitu rupa boleh menjurus kepada banjir besar. Itu pemahaman kita tu harus kita tekankan dekat sinilah kan pada pagi ini. Ia diseimbangkan kesinambungan bersama dengan agensi tindak balas bencana di negara kita. Kita terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi peluang pada saya di MHI. Sama-sama. Baik, Prof, kita melihat di sini mungkin kita mulakan perbincangan kita. Ini antara orang kata portal yang membolehkan kita untuk melihat tanda-tanda awal sebelum berlakunya satu bencana di negara kita. Mungkin Prof nak mulakan sedikit sebanyak bagaimana ini boleh memberikan gambaran dan ramalan. Ya, pertamanya saya ingin memperkenalkan satu portal yang dinamakan nalschool.net yang setiap hari dia akan mengeluarkan daripada global model, iaitu model dia model seluruh benua, seluruh orang kata bumi, dan tapi dia mengambil dan meletakkannya di dalam satu website, dan website ini boleh didapati oleh mana-mana orang awam. Khasnya mana-mana yang nak kaji tentang meteorologi, dia bolehlah memberi orang kata interpretasi apa yang terjadi. Pertamanya boleh dikatakan bahawa lekukan ataupun tekanan rendah yang berada
pada 16 hari bulan. Saya pergi kepada 16 hari bulan nanti. Ini sebelum Ya. ini 16 sebelum hari banjir bulan. melanda Sebelum. hujan berterusan. Kita pilih tarikhnya pada Kita tarikh pilihnya. 16. Jadi kita lihat di sini, ini adalah lekukan yang mula menjanakan hujan. Ini lekukan inilah yang akan masuk ke dalam pertengahan kita pergi pada 17. Sehari sebelum kejadian. Jadi pusaran tu memang sudah sedia dia ada dah bergerak. sejak Okey. 16. Baik. Jadi pertamanya isu ramalan. Adakah benda ini boleh diramal? Boleh. Ya. Jadi kerana ini semua adalah ramalan. Bukan ini adalah ramalan yang dibuat oleh GFS NSAP National Weather Service. Di mana Jawatan Kaji Cuaca pun menggunakan benda yang sama. Okey. Kita dah tahu dah sebenarnya sistem ini dah pun diberikan ramalan awal dan Prof sendiri pun telah pun mengetahui kewujudan angin yang begitu kuat masuk ke kawasan Banjaran Tiwangsa dan terus saja di kawasan sebenarnya kita ni kan. Ramalan dah ada Prof, tetapi bagaimana agaknya kita tidak mengetahui, orang ramai ini tidak mengetahui tentang perkara ini Prof? Kerana Jabatan Kaji Cuaca tidak menjerit. Okey. Kerana JPS tidak menjerit. Okey, baik. Jadi dan bila nak menjerit, media tak ambil. Pada 17 hari bulan, saya tulis kepada seorang reporter bahawa kita patut, orang kata, bertahan untuk kejadian banjir besar. Untuk bersiap sedia. Jadi reporter tu kata, thank you Prof, I take note. Okey. Okey. Okay? Baik, Maknanya media pun tidak mengambil berat. Baik Prof, kita faham ya memang setiap pihak mesti ada tanggungjawab dia sendiri, tapi mengikut protokol yang sedia ada untuk mengendali, mengawal kejadian bencana seperti ini, kita difahamkan juga ada sistem amaran awal yang memang tersedia ada dalam negara kita. Jadi bagaimana sebenarnya dengan orang kata ramalan kesinambungan bersama dengan agensi sepatutnya dijalankan mengikut prosedur? Ya. Selalunya kalau di Kelantan atau Pahang, bila nak datangnya musim banjir, mereka akan mengadakan bilik-bilik gerakan. Di mana bilik-bilik gerakan ini akan diketuai oleh sama ada DO, pegawai perubatan dan juga orang kata OCPD lah. Dan dia akan panggil Tok Pengulu dan sebagainya. Baik, itu di Kelantan. Jadi ini adalah perkara yang biasa yang ada di Kelantan, dan bila orang Kelantan nak tahu bahawa adanya banjir, mereka akan membawa kereta mereka dan meletakkan atas jalan. Kalau you pergi ke Kota Baru, nak ke banjir, you tengok berderet kereta diletak di atas jambatan. Jadi warning, walaupun diberi katalah 1 hari sebelum kejadian, kita boleh mengambil tindakan. Maknanya kalau saya ada orang tua kat rumah saya apa semua, dan saya tahu ada kawan atau jiran yang ada duduk di kawasan atas, saya akan boleh bawa orang tua saya pergi tumpang sekejap di rumah jiran itu. Kita dah lihat di paparan skrin kita, ini antara kata mesej amaran yang diberikan kepada semua, termasuk para media dan sebagainya. Adakah ini sebenarnya mencukupi ataupun sepatutnya ada lagi satu lapisan untuk memberikan amaran kepada masyarakat orang ramai secara spesifiknya berdasarkan pengalaman Profesor? Kerana masalah ini adalah khasnya di Kuala Lumpur dan juga di Lembah Kelang lah. Dia mempunyai satu kawasan yang besar, satu keadaan ekonomi yang orang kata aktif. Dia memang GDP. Jadi di sini amaran yang perlu dibuat perlu lebih menjerit. Ya. You tengok MKN, bila saya tengok MKN punya, because kita ada COVID, tak ada. MKN pun tak buat ganjaran. Okey. Ya, dan dalam proses ni, siapakah yang bertanggungjawab adalah NAKMA. Betul. NAKMA buat tak? Ya. Moving forward, Prof. Moving forward. Ya, sebab apa Prof? Mungkin sebab sebelum ini kita tidak terjangka sebenarnya Prof, hujan lebat berterusan ini kan sampai mengakibatkan banjir besar ini. Prof,
Kita tahu bahawa kadang-kadang banjir besar ini berlaku di kawasan-kawasan yang selalu banjir ini disebabkan ada mungkinlah penebangan hutan dan sebagainya kan untuk proses pembangunan di satu tempat. Sebagai pakar meteorologi, disebabkan taburan hujan yang begitu banyak itu ditambah pula dengan keadaan pembangunan pesat sekarang ini, ia juga boleh melumpuhkan suatu kawasan, Prof. Ya, boleh. Macam pertamanya, kalau kita pergi kat Kelantan sebagai contoh, orang tidak membina bangunan di atas kawasan yang dikatakan dalam bahasa Inggeris floodplain, iaitu kawasan banjir sungai. Ya. Dia akan hanya buat bagi untuk lembu, pergi ragut, buat kawasan ragut saja. You tengok di Kelantan lah, khasnya Sungai Kelantan. Tetapi di Kuala Lumpur ini tidak boleh dibuat. Kerana pembangunan yang pesat. Jadi kita memang bina di atas apa yang dalam bahasa Inggerisnya dikatakan floodplain ini. Jadi dalam proses itu kita perlu membuat benteng, kita perlu ada smart tunnel dan sebagainya untuk orang kata mengurangkan risiko banjir yang akan dihadapi oleh Klang Valley atau Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur khasnya. Dan kita kita melabur lebih kurang berapa bilion untuk membuat smart tunnel. Tapi smart tunnel itu hanya boleh orang kata menampung bahagian ke timur. Ke timur. Bahagian ke timur. Satu arah sahaja. Dia bukan turun daripada Gombak apa semua. Tetapi kalau you tengok dalam flood yang satu lagi, you tengok di dia mula dekat coast. Dia mula dekat orang kata dekat pantai. Dan ini tidak boleh diambil oleh smart tunnel. Betul. Okay. Jadi smart tunnel ada kesannya, ada fungsinya. Dia mengurangkan sedikit, tetapi tidak semuanya. Baik. Dan walau apa pun, kita mesti ingat 3 hari berturut-turut kita hujan. Dan hujannya bukannya hujannya 3 hari berturut-turut. Jadi kalau you tengok volume air atau isi padu air yang turun, memang banyak. Sampai itulah sampai sekarang tidak lagi boleh, orang kata air itu tidak lagi boleh mengalir. Sebab apa? Sebab 3 hari hujan tu seperti sebulan kan, Prof, taburan hujan tersebut. Okey, baik. Terima kasih, Prof, di atas informasi yang diberikan dan juga penerangan berkaitan dengan website ini. Dan kita sebenarnya sebagai orang awam pun boleh juga melayari website ini iaitu nalschool.net untuk kita mengetahui. Ramalan telah pun dikeluarkan dan kita pun sebagai pengamal media juga harus mengambil tahu tentang perkara ini. Harus kita hebahkan kepada semua penonton dan kita harus mengetahui dan kita harus beritahu ianya merupakan banjir besar selepas ini. Bukan banjir kilat. Saya memang marah betul bila dikatakan banjir. Kita akan move forward, Prof. Kita move forward. Inilah dia terma yang digunakan juga sangat penting untuk memberikan gambaran penuh dan spesifik kepada rakyat dan semua mereka yang terbabit. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Azizan Busama. Dan kita harapkan orang kata development ataupun penambahbaikan yang lebih baik untuk memperbaiki kawasan struktur di kawasan yang ada di floodplain disebutkan oleh Prof tadi. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya insya-Allah kita boleh bersamalah dengan rakan tugas kita di lokasi untuk memberikan kita gambaran penuh di Taman Sri Muda Shah Alam. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Baik, masih bersama kami di Malaysia Hari Ini dan kita masih meneruskan untuk memberikan kepada anda perkembangan semasa berkenaan dengan situasi banjir. Khususnya kita akan melihat lintas langsung dari Taman Sri Muda Shah Alam Selangor. Difahamkan misi bantuan agihan sumbangan dan menyelamatkan mangsa sedang giat dijalankan. Kita bersama dengan rakan setugas Eli Iskandar yang kini berada di sana untuk turut sama bersama dengan Bomba Shah Alam dalam misi membantu ini. Assalamualaikum, Eli. Waalaikumsalam. Eli, mungkin boleh kongsikan dengan kita apakah tinjauan setakat ini di sana dan misi bantuan ini adakah pun telah bermula, Eli? Okey, sebenarnya misi sudah pun bergerak tanpa henti, ia bertalian arus selama 24 jam. Baik. Dan saya sebenarnya berada di lokasi yang berlawanan daripada tempat sebelumnya. Tepat di awal tadi kami di sebelah kawasan yang adanya markas Natma dan sebagainya. Tapi kali ini jalan di belakang. Tapi masih lagi kita lihat
operasi menyelamat dilakukan dan kali ini menggunakan bot. Cuma ada cabaran sedikit sebab sebelum ni boleh dikatakan semua jenis bot penyelamat boleh dipakai, tetapi kali ini kerana air dan pakai surut, kalau nampak di sini bahagian di dekatan dengan saya ini di paras buku tadi, tapi di tengah sikit di paras peha. Jadi untuk menggunakan bot yang menggunakan propeller tu agak bercabar. Jadi sedang digerakkan usaha untuk menggunakan bantuan kumpulan ataupun NGO untuk memastikan dapat dijalankan operasi menyelamat. Sofia. Baik, kita difahamkan menggunakan jet ski ini kerana masih banyak kawasan yang disebabkan air surut, bot-bot seperti biasa tidak boleh mendapatkan akses. Jadi setakat ini berapa ramai penduduk di Taman Seri Muda yang masih terkandas, yang masih menunggu bantuan setakat ini, Ali? Kalau diikutkan maklumat yang diterima, Ali? Ali? Baik, kita sedia maklum ya, komunikasi di sana. Ali boleh teruskan berapa ramai mangsa yang masih terkandas? Lebih 100 lebih lagi difahamkan di kawasan ini saja yang masih lagi terperangkap. Dan skop pencarian yang Ali akan sertai ini bersama dengan agensi bomba Shah Alam, adakah terdapatnya aset lain yang dibawa sekali supaya untuk memudahkan usaha menyelamatkan, Ali? Okey, sebenarnya kalau saya boleh kongsi, operasi kali ini bukan menyelamat, itu tugas yang dilakukan oleh pihak PJA, bomba, APM dan sebagainya. Baik. Dan pada masa yang sama digerakkan juga bantuan menghantar makanan ke dalam kawasan ini, terutamanya di kawasan yang lebih ke dalam sedikit. Baik. Yang masih lagi ada mangsa yang sedang menantikan giliran untuk dikeluarkan. Jadi bantuan makanan dibawa masuk ke dalam. Okey, kalau boleh ada masa sikit untuk saya berkongsi maklumat tentang jet ski ini. Ya, silakan. Sofia? Silakan. Okey, saya nak bersama dengan Encik Rasis Idris. Beliau wakil daripada Jet Pro Sports yang turut membantu anggota bomba untuk menyelamatkan ataupun untuk misi menyelamat ini. Kalau boleh ceritakan sikit apa yang kalian lakukan tempoh hari. Okey, Assalamualaikum. Actually, wakil kita orang sebagai kelab jet ski, bila air dalam keadaan macam ni amat susah. Tapi 2 hari lepas, kita ada masuk ambil orang keluar, membantu mangsa-mangsa keluar daripada rumah-rumah yang tenggelami air lah. So, untuk hari ini memang kita tak boleh buat apa sebab air dah cetek, tapi kita ada bawa bantuan makanan. Untuk yang 2 hari lepas, memang banyak jet ski, personal pun ada masuk bawa jet ski untuk membantu untuk tarik orang keluar. Kan kalau kita tengok bot tu kadang-kadang yang ada NGO yang datang, bot tak ada enjin, tapi kita tarik bot tu keluar dan kita bantu. Dan kita masuk survey ke lorong-lorong taman, tengok yang mana yang ada orang, kita pujuk suruh keluar. Itu yang dapat kita bantulah. Okey. Ketika dilakukan tu, dalam berapa ramai yang berjaya dikeluarkan? Agak ramai jugalah. Kalau untuk our side tu ada lebih daripada 1 orang, tapi dekat side yang lain yang daripada tim-tim lain juga ada juga yang bantu sampai ke tengah malam. Baik. Kalau 2 hari lepas sampai ke tengah malam aktiviti membantu dilakukan. Kita membantu NGO lain dan juga pihak-pihak berkuasa yang lain, agensi yang lain. Baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kali ini mereka datang untuk menghulurkan bantuan. Cuba tidak menggunakan jet ski lah. Air sedikit surut dan kenderaan darat mula masuk. Ini lori daripada PDRM dan beberapa bot yang turut sama menyertai operasi menghantar makanan. Okey, cuma cabaran di sini ialah mereka yang telah selamat dikeluarkan nak masuk balik sebab katanya nak tengok waris-waris yang masih lagi tinggal di dalam, dan pada masa sama itu yang buatkan cabaran lebih tinggi sebab mereka dah keluar kemudian nak masuk balik dengan alasan-alasan tertentu. Jadi untuk mengemas kini maklumat, sebab kalau dah keluar tu kena daftarkan maklumat mereka dah berjaya diselamatkan. Tapi tiba-tiba nak masuk balik pula. Jadi ini antara cabaran yang harus dilalui ya oleh anggota-anggota keselamatan, pihak berkuasa yang menjaga kawasan ini. Itu cabaran mereka. Jadi kita harapkan perkara ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan juga antara lain adalah maklumat yang disebar luaskan melalui media sosial. Ini juga harus dihimpun dan juga dikemas kini supaya apa yang diperolehi di media sosial tu dan apa maklumat yang ada di lokasi ini dapat diselaraskan dengan sebaik-baiknya, Sofia. Baik. Ali, kita ucapkan terima kasih dan semoga kekal selamat di sana menyertai misi bantuan ini. Kita harapkan yang terbaik untuk misi ini, khususnya di kawasan-kawasan yang masih sukar lagi untuk diakses. All the best. Terima kasih, Ali. Terima kasih.
Itu dan kita boleh mungkin gambaran kepada anda, gambaran penuh di mana inilah inisiatif dan usaha yang berterusan. Kita difahamkan ada lagi penduduk yang enggan keluar dari premis kediaman mereka atas sebab-sebab yang tertentu, ada yang merisaukan ancaman COVID-19 dan sebagainya, tetapi ini antara kekangan yang lain pula, sisi lain yang kita tidak lihat, dan kita harapkan yang terbaik bagi misi bantuan dan penyelaman ini, insya-Allah. Baik, kita akan terus bersama dengan Fazli Fuad untuk perkongsian yang seterusnya. Silakan Afad. Okey, baik. Terima kasih Sofia. Dan kalau bercakap tentang banjir ini, ada di antara mereka yang dipindahkan ke PPS di sekolah-sekolah dan juga di masjid-masjid maupun di surau. Dan kita lihat sebenarnya kita nak mengimarahkan masjid kalau kita berkumpul dekat sana dengan pelbagai amal ibadah dan juga dalam masa sama juga untuk kita membaca Al-Quran. Bercakap tentang pembacaan Al-Quran ini, kadang-kadang semua orang boleh baca, tetapi hukum tajwid pembacaan itu haruslah betul untuk kita nakkan tepat dan juga kena pada haknya yang tersendiri. Baik, kita nak bercakap tentang berdosa baca Quran tidak bertajwid, dan dengan itu kita terus saja bersama dengan Ustaz Uwais Korni, Master Coach Quran Profesional nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Fazli. Ya, sama-sama Ustaz. Okey, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan biodata Ustaz sendiri, sebab difahamkan Ustaz ini kata orang tu repair lidah orang Melayu untuk baca Al-Quran. Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sejak 11 tahun yang lalu saya mula mengajar Quran dari rumah ke rumah. Kemudian apabila ada teknologi boleh belajar secara online, Facebook khususnya, kita start dengan mengajar offline. Lepas tu kita mula mengajar online sejak tahun 2017 melalui program interaktif nombor 1 Malaysia adalah pengajian Quran online, Daily Quran. Okey, kita dah bersiaran sehingga pagi ini dah 1416 episod. Alhamdulillah, setiap hari tak pernah miss dalam usaha untuk nak galakkan orang ramai meraih keberkatan pagi untuk baca Quran sambil memperbetulkan tajwid. Kerana apabila sejak berlaku banjir ni, ada beberapa video yang tular di media sosial. Antaranya daripada video Ustazah Asma Harun, saya tengok tu ada Allah Ta'ala nak tunjukkan semua rumah dia tenggelam sampai paras kepala, tapi Quran yang ada di atas meja tidak basah. Jadi saya masa tengok video tu meremang bulu roma ni, Allah nak tunjuk apa ni. Dan bukan itu sahaja, masjid kini dipenuhi oleh mangsa-mangsa yang masya-Allah tabarakallah, semalam saya berpeluang pergi menyantuni mangsa-mangsa banjir. Nak pergi hulu bantuan banyak-banyak tu tidaklah Fazli. Tapi kita rasa kesian sebab ada dalam kalangan 600,000 follower saya, masya-Allah tabarakallah, memang terkena banjir. Subhanallah, banjir yang besar ini menguji keimanan dan ketakwaan kita. Dan mungkin ada message yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang Al-Quran yang tak basah ni tadi. Sebab itu tahun depan ini kita merancang untuk menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang baca Quran tidak bertajwid itu berdosa sebenarnya. Tapi apakah alternatif dia? Apakah solution dia? Solution dia ialah kita latih tajwid kita. So maka ada program yang kita nak perkenalkan kepada audiens kita, follower kita pada tahun depan nanti, insya-Allah. Kalau dilihat dari segi masyarakat kita, apa yang menyebabkan Ustaz sendiri turun padang untuk mengajar masyarakat tentang pembacaan Al-Quran ini? Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang menarik daripada Fazli. Apabila kita buat social eksperimen baru ni di Shah Alam, minta maaf terpaksa mention lokasi. Baik. Apabila kita pergi buat challenge, kita kata nak buat social eksperimen, ada sekumpulan kita kata lebih kurang umur 30-40 macam tu. Ada lebih kurang di tengah, masa tu tengah lepak santai selepas sarapan pagi. Saya kata, abang, kita ada buat challenge, kita ada buat social eksperimen. Dia kata, boleh tak abang participate? Boleh. So mereka dengan willingly participate untuk program kita. Masa tu dia dah nampak dah kamera daripada jauh-jauh tu. Kononnya hidden camera tapi kantoi juga. Tapi dan bila ditanya apakah challenge-nya, saya bagi tahu challenge dia, abang baca surah Fatihah. Kalau tak ada salah, saya bagi RM100. Kalau ada salah satu, saya tolak RM10. Salah dua, saya tolak lagi RM10. Kemudian tiba-tiba suasana menjadi krik. Kaulah. Masing-masing tidak confident untuk baca Quran di hadapan kamera khususnya. Dan itu salah satu daripada pengalaman saya, isu dia.
Isu yang lain ialah apabila saya travel, pergi masjid ke masjid dan saya mengajar dari masjid ke masjid, kelas ke kelas, dewan ke dewan, mengajar secara online melalui program percuma dan program berbayar. Saya lihat orang baca Quran, mereka tak tahu yang mereka sedang baca salah. Mereka tak kenal salah besar, salah kecil. Huruf, khususnya makhraj huruf, sifat huruf. Sebab itu antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada saya melalui keberkatan guru-guru saya. Alhamdulillah, antara kemahiran yang Allah Ta'ala bagi ialah saya repair lidah orang Melayu dari segi makhraj huruf dan sifat huruf khususnya supaya boleh baca seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Ya, kita nak bercakap tentang dalil ni Ustaz. Ada yang mengatakan bahawa yalah kadang-kadang kalau kita ni baca Quran memang pandai tapi kadang-kadang tajwid itu tak betul. Ada orang kampung kata tak apalah, asalkan kau baca Quran. Itu dah memadai kan. Kita nak cakap tentang dalil yang mengatakan bahawa baca Quran tak bertajwid ini berdosa Ustaz. Zaman sekarang kalau tak bagi tahu dalil orang tak percaya tuan-tuan dan puan. Soalan yang penuh bijaksana daripada saudara Fazli. Allah Ta'ala kata dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dalam ayat yang lain, warattalnahu tartila. Bacalah Al-Quran dengan tenang. Sayyidina Ali karamallahu wajah ditanya kepada beliau, apakah maksud tartil? Tartil itu bermaksud baca Quran dengan tenang. Sayyidina Ali kata, at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengelokkan sebutan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Imam Ibn al-Jazari kata, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu li'annahu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Mengamalkan tajwid dan Quran itu berpisah tiada. Kerana membaca Al-Quran tanpa tajwid itu berdosa. Maka jelas sekali Al-Quran dan tajwid itu turun kepada kita melalui guru-guru kita. Quran dan tajwid itu tidak berpisah dan meninggalkan tajwid ketika baca Quran itu berdosa. Berdosa, betul Ustaz. Ustaz, kita ada beberapa saat saja lagi ni. Mungkin Ustaz boleh ambil kesempatan ini untuk beritahu kepada penonton untuk mereka berdaftar dan antara pakej-pakej yang disediakan untuk belajar Quran ni. Silakan Ustaz. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak menyeru saat musibah melanda kita ni tuan-tuan dan puan, kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama menggembeling tenaga, berusaha untuk sama-sama melatih diri kita, melatih lidah kita untuk bedah tajwid. Okey, bulan depan ini Februari, bermula 5 Februari kita buat jelajah tour seluruh Malaysia di 4 lokasi yang berbeza. Anda boleh tengok di www.seminarbedahtajwid.com untuk sama-sama kita berlatih bedah tajwid. InsyaAllah boleh tengok pakej yang kita sediakan berdepan-depan insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey, jadi kepada anda semua daftarkan diri anda untuk anda membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang betul. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Uwais Korni, Master Coach Quran Profesional nombor 1 di Malaysia, dan kita nak berhenti bereaksi ketika. Jangan ke mana-mana. Nak tahu siapakah pemenangnya? Pemenang bagi kategori pelakon antagonis terbaik Anugerah Drama Sangat 2021 adalah Izu. Liza Abdullah! Kakak saya Liza Abdullah. Julung-julung kalinya diadakan Anugerah Drama Sangat dan kita begitu gembiralah pagi ini. Kita bersama dengan dua pemenang Anugerah Drama Sangat untuk menceritakan apakah pengalaman, perasaannya bagaimana. Tak baik tau cakap dijangkakan. Anyway, saya tanya. Tak baik tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk kemenangan yang hari itu memang wallahi saya memang tak menjangkakan. Tak jangka. Langsung. Tak jangka sebab saya tahu saya ni dah di hujung-hujung dunia kan. Sebab saya tengok yang bertanding semua tu memang hebat-hebat. Kalau saya jadi juri pun saya akan ambil semua sekali menang. Okey. Bila dah diangkat sebagai pemenang kan. Okey, akak rasa apa faktor kejayaan akak untuk menggoda kata nak minit tapi tanya macam-macam. Okey, kalau kata faktor pertama kita kena syukur rezeki Allah. Allah dah kata hari itulah rezekinya. Tapi kakak daripada awal pembabitan kakak tidak, memang cakap tu nampak macam poyo kan, tapi memang tidak pernah berimpikan untuk mendapat anugerah. Kakak memang bekerja sebaik-baik mungkin dan kakak percaya bila kita buat sesuatu tu insya-Allah Allah akan hadirkan. Itulah bentuknya anugerah yang khas untuk peminat, yang orang-orang yang sentiasa support kakak yang kakak engkau patut menang. Tapi bukan kerja kita pun, tapi itulah sebenarnya atas
kata orang tu komitmen kakak yang tak pernah putus asa. Memang tak pernah putus asa dan kakak percaya kejayaan tu akan Allah hadirkan tepat pada waktu yang dijanjikan. Inilah resipi Sofia, ini dah resipi kejayaan Kak Liza Abdullah daripada pemberbetan awal daripada 80-an sampai sekarang ini. Ada yang tanya kan sebab ada artis 80-an tu kan tengok 90-an macam dah tak ada lagi job dan sebagainya. Ni Kak Liza Abdullah sampai sekarang alhamdulillah job tak putus-putus. Cuma nyanyian dia saya nak. Sebab bermula dengan nyanyian. Depan ni mesti dapat tawaran buat album. Okey, dan kita bukan saja ada Kak Liza Abdullah, kita juga ada Syarul Izzat di ujung sana. Betul. Sebagai pemenang anugerah khas barisan pelakon terbaik drama. Bila diumumkanlah, bila mendapat tahu menangnya anugerah ni, apakah perasaan ketika itu dan rasa macam adakah ini macam dinanti-nantikan selama ni? Okey, saya tahu saya menang pada tahulah. Semasa malam kejadian. Tahulah. Bila TV3 kata besok datang Melodi. Saya kata, nombor apa datang? Dah tak ada nak datang dah. Sebab apa? Kita risaukan rumah kita apa semua. Abang kena datang sebab apa? Abang dapat award. Mesti dapat tahu. Tapi masa tu perasaannya rasa macam sebab kita dalam keadaan banjir. So kita distracted. So saya rasa macam nak kata terlalu gembira pun saya rasa macam rasa bersalah. Betul. Tapi saya berterima kasih lah. Saya rasa alhamdulillah terima kasih Radio Smart. Terima kasih TV3. Dan dia kata okey besok datang. Kena bangun pagi baik semula. Abang rasa kenapa takdir yang tertulis tu macam dia mendapat kemenangan ni sebagai drama terbaik? Adakah ada faktor-faktor elemen tertentu yang abang sendiri rasakan okey this is it, ni memang layak untuk menang lah? Sebenarnya Kak Liza dah jawab untuk saya tadi 6 minit kan. Okey, so itu rezeki. Rezeki. Tapi bila saya bincang dengan kawan-kawan, dengan tim saya kata, saya rasa sebabnya dalam TYT artis tak ramai. Tapi semua artis perform. Alhamdulillah. Sebab apa? Ensemble of cast yang maknanya saya tanya dengan pihak TV3. Penjurian daripada sudut mana? Dia cakap daripada performance artis semua watak melakukan yang terbaik. Saya dah cukup bangga lah sebagai pengarah. Saya cukup bangga. Maknanya walaupun supporting mereka tetap yang terbaik. Betul. So maknanya dia complement each other. Dia bukan macam bergerak dua watak utama je. Watak supporting, watak kecil-kecil, watak budak, watak orang gaji, watak apa semua. Dia memainkan peranan. So dari sebab tu anugerah khas juri Best Ensemble diberikan kepada takdir yang tertulis. Dan saya mencakap terima kasih kepada TV3 sebab nampak benda tu. Dan saya juga kasih kredit semua tu bagi kas-kas saya lah. Untuk semua orang terlibat. Okey, Kak Liza Abdullah. So saya tengok malam tu begitu macam gembira walaupun tak jangka tapi bila dah naik atas pentas tu memang nampak gembira. Dan dalam ucapan akak tu. Tercangak apa tak? Dalam ucapan tu apa dia? Akak macam tercangak tempat ada tulis caption tercangak-cangak macam nampak tak naik pun macam nak pergi mana nak ambil tu ke memang ambil ke ambil tanya ambil bercakap ke baru tahu sebab kita ni adalah anugerah yang pertama kalau anugerah kedua ketiga keempat kita dapat ambil bercakap kalau ikutkan baru kalau betul tahu dah terdiam ucapan dah macam-macam sebab banyak benda nak cakap pada hari tu tapi tak sempat nak bercakap tak sempat nak cakap terima kasih pada drama sangat kepada yang berdrama yang suka tengok drama saya pun memang kaki drama tak sempat nak cakap banyak-banyak jadi kat sini saya nak cakap puas-puas saya memang bersyukur sangat-sangat terima kasih kepada semua penyokong saya daripada tahun 80-an sampailah 2000-an. Kak, lepas 40 tahun Kak. 40 ya, 40 tu tahun. Dia kata 14 barulah berlaku semalam kan. Itu silap. 40 tahun dia. Apa perasaannya bagi akak sendiri? Kenapa cakap baru orang nampak saya? Kenapa? Bukan sebab saya kata macam ni sebab dulu kan macam saya cakap saya tidak mengharapkan anugerah tapi of course bila kita tengok dapat bestnya macam tu tapi bila dicalonkan especially yang masih yang last month punya anugerah macam itu bocor itu memang dia dah bagi tahu itu sebab dia takut artis tak datang sebab kita tak nafikan kadang-kadang ada anugerah artis yang tak datang bukan kerana mungkin dia busy kan jadi saya bila orang kata bocor je apa aku nak cakap ni aku dah tahu ni tapi macam mana kita nak ekspreskan diri kita tapi untuk malam yang hari tu memang saya terkejut memang tidak menjangkakan sebab saya tahu persaingan pada malam itu semua hebat saya respect semua even daripada pelakon baru sampailah saya punya batch semua hebat tapi apakah daya next time saya nak cadangkan kalau ada anugerah 5 menang kalau 5 InsyaAllah boleh 5 ni kan nanti kita buat banyak lagi anugerah lah senang okey Abang Jad mungkin ada kata-kata yang ingin dikatakan Kak Liza dah jawab untuk saya okey silakan projek terbaru Abang Jad apa sekarang saya baru lepas Khilaf Asmara katanya untuk Samarinda bulan puasa katanya lah saya tak pasti lagi seterusnya saya lepas saya tu kena pergi Riki ke Perak tapi nervous juga dapat tahu macam mungkin akan berlaku storm di utara tu saya macam the rest saya tengah
planning a few project lah. Nak release sekarang pun tak tahu lagi macam mana. Cuma ada a few project lah. Okay. Nanti adik boleh tak cakap dengan dia suruh dia ambil akak berlakon? Boleh. Nanti saya mesej dia. Sebelah sana dengar. Dengar sangat. Bagi tahu dia tahu. Sikit cerita 2 scene. Boleh. 2 scene pun tak apa. Tak, akak kalau bukan Ready Swan banyak lah Jo. Akak lepas menang anugerah lagi mahal kot. Sebab dia dah dapat barisan pelakon hebat-hebat. Jadi kalau kita lalu depan kamera pun kita akan dianggap hebat. Okey, Kak Liza, lepas ni ada ambil watak antagonis lagi tak? Alhamdulillah 7 hari 3 sambung next year. Alhamdulillah. And Ramadan insyaAllah dah masa kita macam kadang-kadang tak boleh nak garang-garang, kita gambar happy-happy. So insyaAllah Ramadan pun akan sepanjang Ramadan saya dengan Abang Kaza lagi sekali pun akan muncul bersama-sama untuk bagi happy-happy. Sebab kadang-kadang Ramadan ni bagi raya tajuk dia 28 hari sebelum raya tapi biar orang happy-happy. Okey, job akak daripada Ramadan, raya puasa, raya haji semua akak lepas ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Abang Ijan. Terima kasih. Tak boleh cakap banyak-banyak. Dah habis. Terima kasih ucapkan anda semua menonton juga di Malaysia hari ini. Semoga anda semua yang berada di lokasi yang terjejas kekal selamat, cari dan dapat tahu apakah informasi terkini bagi PPS. Betul. Besok kita akan bawakan satu topik iaitu berkaitan dengan peningkatan kadar kes kemalangan. Okey. Segalanya di Malaysia hari ini esok hari. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Nur Solehatun. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.